Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini, hari Selasa 15 Jun 2021, subjek Bahasa Melayu, kita masih lagi di bawah tema 3 iaitu tema keselamatan, unit 7 keselamatan di rumah, dan topik kita pada hari ini ialah tumbuhan berbahaya. Dan dalam topik kita ini, kita akan belajar mengenai perumpamaan. Okey, baiklah, sekarang cikgu nak murid-murid bersedia dengan buku teks, buku aktiviti, buku latihan dan alat tulis masing-masing. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, di sini cikgu akan terangkan apa dia maksud perumpamaan. Perumpamaan ialah susunan kata yang indah, ringkas, kemas dan mempunyai maksud tersirat. Biasanya perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Okey, maksudnya di sini ialah perumpamaan ni ialah susunan kata yang indah, yang cantik dan ringkas, tetapi dia mempunyai maksud yang tersirat. Apa dia maksud yang tersirat ni, cikgu? Maksud tersirat ni ialah maksud yang tidak dinyatakan secara terang-terangan. Maksud di sebalik susunan perkataan itu. Dan kebiasaannya perumpamaan ni dimulai dengan perkataan bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat contoh-contoh perumpamaan beserta maksudnya. Perumpamaan pertama ialah bagai menatang minyak yang penuh. Bagai menatang minyak yang penuh, yang membawa maksud mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Perumpamaan yang kedua ialah ibarat mencurah air ke daun keladi. Ibarat mencurah air ke daun keladi, yang membawa maksud nasihat yang tidak dipedulikan oleh seseorang. Perumpamaan yang ketiga ialah laksana bulan dipagari bintang. Laksana bulan dipagari bintang, yang membawa maksud kecantikan seseorang perempuan yang tiada bandingannya. Perumpamaan keempat, seperti kera mendapat bunga. Seperti kera mendapat bunga, yang membawa maksud orang yang tidak tahu menghargai pemberian orang lain. Dan perumpamaan yang kelima ialah umpama kacang lupakan kulit. Umpama kacang lupakan kulit, yang membawa maksud orang yang tidak mengenang jasa. Baiklah, sekarang cikgu nak minta murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 halaman 45. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah tumbuhan berbahaya. Okey, sekarang cikgu nak minta murid-murid baca bersama-sama cikgu satu persatu petikan. Okey, sekarang kita ada berapa petikan? Ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 petikan. Jadi, cikgu nak kita baca sama-sama petikan ni. Dan semasa kita baca petikan ni, cikgu nak murid-murid kena pasti sama ada tak perumpamaan dalam petikan ni. Okey, boleh? Okey, jom kita baca sama-sama petikan. Yang pertama. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Okey, baiklah. Untuk petikan yang pertama, murid-murid rasa ada tak perumpamaan? Jumpa tak yang mana perumpamaan? Ada, ya. Seperti katak di bawah tempurung.
Ya, betul. Okey, jadi dalam petikan yang pertama kita jumpa satu perumpamaan. Okey, seterusnya kita baca petikan yang kedua. Nabila pantas seperti lipas kudung memberitahu ibunya bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey, untuk petikan yang kedua, yang mana perumpamaannya? Murid-murid kenal pasti. Seperti lipas kudung. Bagus. Okey, untuk yang ketiga. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan memanggil suaminya membuang pokok duit-duit. Okey, untuk petikan yang ketiga, mana dia perumpamaan? Seperti cacing kepanasan. Ya, bagus. Jadi sekarang kita jumpa ada berapa perumpamaan yang kita jumpa? Ada 3. Okey, untuk petikan yang terakhir, bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Bekerjasama bagai aur dengan tebing. Okey, dalam petikan yang terakhir, yang mana dia perumpamaan? Seperti melepaskan batuk di tangga dan bagai aur dengan tebing. Okey, dalam petikan yang terakhir ada 2 perumpamaan. Jadi sekarang kita jumpa ada 5 perumpamaan dalam petikan ni. Okey, baiklah. Sekarang tugas murid-murid yang pertama ialah murid-murid perlu cari makna perumpamaan yang kita jumpa tadi. Okey, contoh yang pertama seperti katak di bawah tempurung. Seperti lipas kudung. Seperti cacing kepanasan. Seperti melepaskan batuk di tangga. Dan bagai aur dengan tebing. Okey, jadi cikgu nak murid-murid cari maksud perumpamaan ni. Okey, jadi tulis sebelah-sebelah. Okey, tulis dalam buku latihan. Okey, perumpamaan, tulis tajuk perumpamaan, tulis nombor 1 seperti katak di bawah tempurung. Dan di bawahnya tulis maksud. Apa dia maksud seperti katak di bawah tempurung ni? Okey, itu tugasan yang pertama. Untuk tugasan yang kedua, okey, kalau murid-murid perhatikan, untuk petikan yang pertama, petikan ni dah lengkap dengan ayat yang lengkap. Tapi untuk petikan yang kedua, ketiga dan keempat, petikan ni tak lengkap atau ayatnya tak lengkap. Jadi, tugas murid-murid sekarang ialah murid-murid mesti melengkapkan petikan yang tak lengkap ni. Maksudnya, murid-murid kena bina ayat menggunakan perkataan-perkataan yang dah diberi ni. Cuma murid-murid cuma tambah perkataan mana yang sesuai untuk melengkapkan petikan ni. Jadi, murid-murid perlu tulis tajuk dalam buku latihan, tulis atas sekali, tulis tarikh, hari, tulis tajuk tumbuhan berbahaya dan salin dahulu. Untuk petikan yang pertama ni, salin dahulu petikan yang dah lengkap, dan untuk petikan yang kedua, ketiga dan keempat, murid-murid mesti melengkapkan petikan ni dalam buku latihan. Okay, boleh faham? Okay, bagus. Seterusnya, tugas murid-murid yang terakhir ialah murid-murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 halaman 50. Murid-murid mesti melengkapkan aktiviti 4. Arahan soalan ialah isi tempat kosong dengan perumpamaan yang sesuai. Okey, perumpamaan dah diberi, jadi murid-murid perlu isi sahaja di tempat kosong ni. Tetapi sebelum isi tempat kosong, murid-murid mesti cari dahulu makna perumpamaan ni untuk memudahkan murid-murid faham dan murid-murid boleh menjawab dengan betul. Jadi setakat itu saja aktiviti kita pada hari ini. Sekiranya ada pertanyaan atau permasalahan, boleh je WhatsApp cikgu. Okey, jadi setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.